Okay, selamat datang ke YouTube channel aku. So, macam sekarang ni kita tengah MCO, tengah tempoh PKP. Banyak juga job-job aku yang terpaksa ditunda, terpaksa di-postpone. Banyak juga projek dan nak ikutkan dalam tempoh PKP tu juga aku akan buat satu vlog dekat satu tempat ni lah. And then nak ikutkan juga lepas raya ni pun ada kita orang akan terbang lah ke satu tempat ni. So aku tak berapa nak yakin sama ada projek tu akan diteruskan atau tak lepas raya ni. Bergantung juga dekat status PKP ni macam mana. Tak tahulah, kita tunggulah. Tapi kalau tak boleh, nak macam mana, kita terpaksa ikut arahan. So berkenaan dengan topik video hari ni, beberapa perkara yang kita kadang-kadang terlepas pandang dekat dalam videografi ni. Okay, nombor satu, dari segi perancangan. Perancangan ni dia memang satu benda yang penting bagi aku. Dia satu perkara yang sangat penting, di mana korang perlu merancang sebelum korang shoot satu benda tu lah. Contoh macam korang create satu storyboard dulu, lepas tu pula plan location, and then shortlist. So untuk storyboard, korang tak perlu yang complicated sangat nak draw ke apa ke. Tapi kalau korang boleh draw, korang draw. Tapi kalau just macam apa-apalah, tak kisah video korang simple ataupun tak simple, ataupun bergantung juga apa benda yang korang nak buat. Yang penting korang planning dari segi storyboard. At least korang buat shortlist lah, korang listkan shot apa yang korang nak buat. Macam okay, first sequence dia ada macam ni, and then mungkin ni wide, mungkin close up, bila masa nak guna close up, bila masa nak guna wide. So apa benda yang korang dah draft dalam kepala otak tu, make sure korang listkan dekat phone ataupun dekat mana lah, dekat kertas yang korang boleh refer balik masa korang tengah shoot nanti. Sebab mungkin korang plan benda tu dekat rumah, and then bila korang tengah shoot, korang akan jadi blank. Itu pengalaman setiap orang macam aku jugalah. Kadang-kadang bila kita dah plan dekat rumah, dah beria-ria sangat kan, sampai tempat lokasi nak shoot tu, kita dah blank. Itu mungkin kita termiss dekat shortlist lah. Kita tak buat shortlist, kita just fikir idea je dari rumah. Kita harapkan kepala otak kita yang boleh simpan. No, kepala kita memang boleh simpan, tapi bila kita tengah shoot tu, kita akan lupa apa benda yang kita fikir sebelum ni. So kena note lah, kena tulis. Tak kisah storyboard korang jenis macam mana, as long as korang boleh faham balik apa benda yang korang dah draft kan. So draft tu penting. Draft ni merangkumi storyboard, shortlist, apa benda yang korang plan dan korang list down kan. So yang tu benda yang kadang-kadang orang dalam videografi ni dia terlepas pandang lah. Mungkin dia anggap benda tu remeh kan. Tak apa, aku boleh ingat, aku boleh shoot apa semua kan. Memang aku pun sama jenis macam acah-acah boleh ingat apa semua. Tapi bila benda tu tengah berlaku, aku rasa macam tiba-tiba blank. Yang kedua ni, budget memang dia tak main peranan sangat dari segi budget. Tak kisah budget korang macam mana, budget korang tinggi ataupun budget korang rendah, tapi make sure korang kena tentukan juga supaya benda tu ada record dalam setiap apa yang korang buat, supaya korang boleh ambil benda tu sebagai iktibar untuk next korang punya projek. So korang boleh calculate balik previous punya projek, previous punya, tak kisahlah benda tu babitkan keuntungan ataupun tak, tapi korang keluarkan bajet. Tak kisahlah bajet dari segi duit ke apa ke, yang penting benda tu, as long as benda tu babitkan kos yang korang keluarkan, even RM1, RM2, benda tu penting. Sebab untuk korang recall balik masa next punya projek video yang korang buat. So yang tu penting, bajet. Ramai juga yang pandang remeh benda ni, walaupun kita keluar setakat berapa sen je, tapi benda tu bagi aku penting lah, kena record. Cara pemilihan lagu. Pemilihan lagu ni dia sangat penting dalam kau nak buat video. Sebab video ni dia memaparkan macam lagu ni dia akan menolong kau punya apa benda yang kau paparkan. So pemilihan lagu tu agak penting. Pemilihan ni setengah orang tak apalah, bila aku dah shoot nanti apa semua baru aku pilih lah. Bagi aku benda tu
mungkin tak ada masalah untuk korang, tapi untuk sesuatu projek tu ataupun satu kerja untuk video ni, bagi aku benda tu mungkin akan jadi masalah juga kebanyakannya, sebab aku akan blank bila pilih lagu kemudian. Make sure korang kena pilih sebelum korang start shoot lagi. Korang dah draft 3-4 lagu at least, korang dah usah dulu kan, dekat YouTube ke, dekat Musicbed, dekat Spotify ke apa ke, and tak kisahlah copyright ke tak copyright, tapi better pakai yang non copyright lah. Sama ada korang subscribe lagu tu tiap-tiap bulan ataupun macam mana, and tak kisah terpulang korang nak pakai lagu apa pun, yang penting benda tu tak kena copyright strike lah, yang membahayakan YouTube channel korang ataupun kerja-kerja dan projek korang. So make sure pemilihan lagu tu berlaku sebelum kau shoot lagi. Kau dah list kan, kau dah dengar apa semua kan, kau dah pilih, tengok sesuai tak sesuai. At least 3-4 lagu lah, 2-3 lagu pun ok, tapi nak lagi selamat 3-4 lagu. Sebab apa yang kau pilih nanti end up kau akan pilih satu je. So mungkin daripada 4 lagu tu kau pilih satu je. Biasanya lah ikut pengalaman aku, masa aku tengah shoot, aku akan terfikir, terimagine salah satu lagu yang aku dah pilih tadi. Contoh aku pilih 4 lagu, salah satu lagu ni mungkin kena dengan apa yang aku shoot, mungkin kena dengan apa benda yang aku dah list kan ikut shot aku. Walaupun aku dah terbayangkan sebelum ni, masa sebelum aku shoot, tapi bila tengah shoot tu dia lagi kuat, dia punya bayangan dia kan, dia bermain dengan imajinasi kau lah. Masa kau tengah shoot tu dia kena lagi, tapi dia belum cukup kena lagi sebab kau belum masuk editing. So at least lah benda tu sampai. And ada juga masa kau tengah shoot, alamak, satu lagu daripada 4 ni tak kena lah. So dekat situ kau boleh identify balik, mungkin ada lagi beberapa 3 lagu ni mungkin kena. Kau cuba lagi fikir masa kau tengah shoot, dan at least kau dah buat draft tadi tu, kau dah dengar mula-mula tadi kan, sebelum kau shoot. So benda tu agak penting. Benda ni kadang-kadang orang pandang remeh benda ni. Bagi aku, dulu pun aku pandang remeh benda ni kan, bila dah ada pengalaman benda tu berlaku, pengalaman benda tu remeh je pengalaman tu kan, tapi dia effect dekat the whole project kau masa final editing kau dah tak boleh nak buat apa-apa dah kan. Kau nak tukar kau punya shot ikut kesesuaian lagu yang kau terpaksa guna. So make sure sebelum benda-benda tu berlaku, kau dah prepare awal-awal, kau dah draftkan awal-awal untuk lagu. Yang keempat, random shot. Random shot ni dia bukan tak boleh, dia boleh. Bila kau terlalu harapkan random shot, dia bukannya tak boleh, dia boleh dari segi macam kalau kau merujuk kepada planning yang kau dah buat tadi tu, berkenaan dengan perancangan dari segi shortlist, dari segi lagu, mungkin benda tu tak ada masalah. Tapi kalau kau tak ada apa-apa langsung dalam kepala kau, dalam perancangan kau yang kau buat shortlist apa semua, storyboard tu, so random shot ni dia agak bahaya dalam situasi planning yang agak kosong, sebab kau mengharapkan semata-mata dekat editing. Benda tu akan jadi susah bila kau dah dalam proses editing. Dekat situlah kau baru nak create storyline, dekat situlah baru kau nak buat satu susunan klip dalam sequence kau. So kau nak fikir the whole storyline dalam satu masa tu, di mana masa editing kau lah. So benda tu agak, dia rushing tau, dia agak rushing lah untuk dalam satu masa yang singkat. So random shot ni dia agak bahaya juga, sebab korang confused, korang tak tahu apa benda yang korang shoot. Kalau boleh elakkan lah, sebab korang terlalu shoot je lah apa-apa kan, asalkan nanti bila masa proses editing nanti aku tahulah nak buat macam mana. Tapi hakikatnya masa kau tengah editing kau blank. Sebab dia terlalu random, kau terlalu bercelaru dalam kepala otak kau tak tahu kau nak shoot apa. Editing pun kau tak tahu proses yang macam mana, susunan yang macam mana. So kalau boleh elakkan benda-benda macam tu, yang babitkan random shot tanpa kau buat shortlist, tanpa kau planning betul-betul dari segi storyline, dari segi lagu terutamanya kan. So kalau macam wedding, memang kebanyakannya random shot, tapi at least kebiasaannya ikut pengalaman aku buat wedding, biasanya aku akan at least aku buat shortlist sikit. Walaupun wedding aku random shot juga, tapi at least aku dah plan lagu apa, aku dah plan shortlist yang macam mana. Dalam 5 ke 6 shortlist lebih lagi bagus lah, as long as kau tulis. Jangan pakai ingat guna kepala, sebab kita
masa tengah shoot tu kita akan blank. Sumpah aku cakap, memang kita akan blank. Dengan random shot ni takut kau menyesal masa kau tengah editing. Alamak, aku tak buat macam ni, rugi lah, lagu dah macam ni, tapi shot pula faham lah kan, kau akan menyesal. So, yang kelima, terlalu high expectation. Kau terlalu berharap sesuatu yang terbang-terbang, kau terlalu berharap sesuatu yang luar daripada kemampuan. Nak high expectation ni boleh, tak ada masalah, benda tu bagus. Tapi kalau benda tu di luar daripada kemampuan korang, benda tu akan jadi masalah. Korang akan stuck. Tak pun korang akan buat penukaran idea tu secara menyeluruh, disebabkan expectation kau terlalu tinggi. Disebabkan apa yang kau expect kau tak boleh nak buat, kau terpaksa ubah secara keseluruhan. Kalau boleh, apa yang kita buat tu kita kena kaji dari segi kita punya skill, kita mampu tak buat benda tu. So memang kita belajar benda baru daripada apa yang kita buat, kita upgrade. Tapi kalau boleh kita start dengan step by step, kita buat sikit-sikit. Kita jangan expect yang terlalu jauh sangat, kita jangan melompat terlalu jauh sangat. Kalau benda tu biasanya terjadi dekat permintaan klien, tapi tu tak apa, klien dia kurang faham benda tu sebab dia bukan dalam bidang ni. Tapi kita ataupun kau yang dalam bidang ni, kalau boleh kontrol melalui apa yang kita pernah buat, pengalaman apa yang kita pernah buat, skill apa yang kita ada. Kalau kita nak upgrade, boleh, tak masalah, kita buat kajian dulu sebelum kita proceed dekat satu benda yang kita belum tentu tahu kita boleh buat. Yang keenam ni, banyak sangat idea. So dia berkaitan dengan perancangan tadilah. Boleh, tak ada masalah, kau boleh ada banyak idea, tak kisah, yang penting kau kena draft lah. Tapi kalau terlalu banyak sangat idea dalam satu part, so dia akan mengganggu part-part yang lain, membuatkan kau terlalu fikir benda yang remeh, kau terlalu susahkan benda yang sebenarnya senang kau nak buat. Takut merugikan masa, merugikan skill kau yang lain, merugikan part-part yang lain yang mungkin kau boleh buat benda tu lagi bagus dekat part lain. Kalau boleh elakkan terlalu banyak sangat idea dekat satu benda yang sebenarnya simple. Korang kena kaji, nak tahu benda tu simple atau tak, korang kena simulate dululah, korang kena test shoot dulu, korang kena test edit dulu, tengok performance terhadap skill korang, terhadap apa benda yang korang boleh buat dulu sebelum korang banyak sangat berfikir. Boleh, tak masalah, benda tu bagus, tapi kena slow down, kena slow maksud aku. So yang ketujuh ni dia agak penting juga, dan mungkin dia agak klise juga, dan mungkin dia menjadi ikutan ramai setiap orang, sama ada dia baru ataupun tak. Mungkin benda tu berlaku juga dekat aku sebelum ni, di mana terlalu sangat ikut orang. Benda tu bagus kalau nak ikut orang, terlalu mengikut konsep orang. Tak kisahlah sama ada editing ataupun storyline dalam video tu, ataupun apa benda yang membabitkan paparan dalam video tu yang berkaitan dengan seseorang, berkaitan dengan ada seumpama dengan video seseorang. Boleh, tak ada masalah, benda tu bagus. Mungkin kau tiru, mungkin kau improve apa benda yang kau buat, tapi kau jangan terlalu tiru dekat seseorang ataupun seorang sahaja. Make sure benda tu kau ambil daripada, contoh orang A, kau ambil dekat orang A, kau ambil dekat orang B, kau ambil dekat orang C, kau ambil dekat orang D, and then kau combine empat benda ni, A, B, C, D ni, sampai jadi satu idea kau sendiri yang kau dah combine, supaya orang tak perasan yang kau ambil sebenarnya idea orang tu. Kalau dia jadi benda tu bagus, tapi once kalau dia tak jadi sikit je, benda tu akan nampak hodoh gila. Sorry to say, benda tu akan nampak hodoh gila. Kalau nak meniru, make sure kau kena tambah benda lain, idea kau sendiri ataupun idea orang lain yang banyak lagi orang yang kau boleh tiru. Nak ikutkan aku pun ada tiru orang juga, tapi aku ambil banyak idea. Mungkin aku ambil daripada commercial iklan, mungkin aku ambil daripada Sam Calder ke kan, mungkin aku ambil daripada Casey Neistat, mungkin aku ambil daripada
siapa-siapa lah. So make sure dalam satu video tu aku akan apply 5-6 jenis idea. Ok, sampai sini je topik pada video kali ni. And korang boleh komen dekat bawah. Kalau ada apa-apa pendapat yang korang boleh share, sila komen dekat bawah. And jangan lupa share, like and subscribe YouTube channel aku. So kita jumpa pada masa akan datang, InsyaAllah. Assalamualaikum.